Malaysia adalah masyarakat yang berbilang kaum, budaya dan agama. Malaysia didasarkan pada populasi berbilang etnik dan masyarakat yang pelbagai ini membawa perbezaan keinginan dan kemahuan. Bahasa adalah teras atau kunci untuk membentuk perpaduan kaum. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi di Malaysia. Ia ialah bahasa yang mudah difahami dan dipelajari. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Bukan sahaja 3 kumpulan etnik utama seperti bangsa Malay, Cina, dan Indian, tetapi juga kita mempunyai sebilangan penduduk asli. Setiap etnik mempunyai budaya perkauman yang tersendiri. Contohnya, agama, bahasa, pendidikan, adat istiadat, dan festival. Kumpulan etnik utama terkini adalah Melayu yang majoriti dan beragama Islam adalah 69.7%, serta Cina 22.5%, India 6.8%, dan lain-lain 1%. Malaysia mempunyai pelbagai jenis perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, Hari Wesak, Hari Deepavali, dan sebagainya. Setiap negara mempunyai bahasanya sendiri walaupun sistem kebangsaan yang berbeza. Ini unik bagi semua bangsa dan negara ini dan rakyat tidak dapat ditukar. Kita boleh mengubah diri kita kerana persekitaran tetapi bahasa kita tidak akan diubah. Inilah sepenuhnya mencerminkan sejarah budaya dan warisan negara. Bahasa rasmi adalah salah satu ciri bangsa dan faktor penting yang mendorong pembentukan negara. Hanya bahasa yang serupa digunakan sebagai alat pertukaran fikiran dan perasaan, sehingga pelbagai orang dapat menyampaikan fikiran, hubungan yang erat, dan memperdalam peranaan. Inilah sepenuhnya mencerminkan sejarah budaya dan warisan negara. Orang-orang minoriti Cina dan India mungkin melihat penggunaan bahasa Melayu sebagai alat kepada majoriti orang Melayu untuk kawalan mereka sahaja. Oleh itu menyebabkan ketidakharmonian kaum. Masalah ketegangan kaum selalu wujud di Malaysia sejak awal kemerdekaannya hingga hari ini. Ini adalah sesuatu yang secara semula jadi akan berlaku di negara-negara di mana terdapat pelbagai kumpulan kaum. Namun, walaupun Malaysia mula bermasalah sebagai negara, ia telah mengambil langkah untuk meningkatkan keharmonian kaum. Salah satu langkah yang diambil adalah mempromosikan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan. Ini membolehkan perpaduan yang lebih baik antara kaum dan juga memuaskan penduduk majoriti Melayu. Sebaliknya, kaum lain, terutama kaum Cina dan India akan menafsirkan nasionalisasi bahasa Melayu sebagai alat untuk mengasingkan budaya mereka sendiri dan menegakkan asimilasi budaya. Tujuan makalah kajian ini adalah untuk memahami bahawa peranan bahasa Melayu di Malaysia adalah tidak bersikap berat sebelah terhadap mayoritas orang Melayu dan dijadikan alat untuk asimilasi budaya. Oleh itu, adalah penting bahawa bahasa Melayu tidak banyak dikaitkan dengan bangsa dan sebaliknya dikaitkan dengan lokasi bangsa. Melalui kajian ini, kami dapat tahu bagaimana kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Malaysia mempengaruhi hidup seorang individu yang tinggal di Malaysia dalam aspek sosial. Kami dapat lebih memahami kepentingan keharmonian etnik di Malaysia dan bagaimana bahasa Malaysia menyumbang kepadanya. Kami telah menjalankan soal selidik yang mengandungi sebanyak 10 soalan untuk mengumpulkan pandangan daripada masyarakat kepada impak bahasa Malaysia dalam kehidupan seseorang individu dan peranan bahasa Malaysia dalam memupuk keharmonian antara satu sama lain. Selain itu, kami telah menjalankan soal selidik dengan seramai 50 responden.
Dalam kalangan responden kami yang sebanyak 50 responden, terdapat 40 orang responden, 80%, berumur di antara 17 hingga 25 tahun. 5 orang responden, 10%, berumur di antara 13 hingga 16. 4 orang responden, 8%, berumur 25 tahun dan ke atas. Serta 2 orang responden berumur 7 hingga 12 tahun. Dari segi tahap pendidikan, terdapat 66% iaitu 33 orang responden merupakan mahasiswa atau mahasiswi di dalam kolej atau universiti. 8 orang daripada 50 orang responden, 16%, merupakan pelajar sekolah menengah dan 7 orang, 14%, merupakan seorang pekerja dan 2 orang daripada 50 orang merupakan murid sekolah rendah. Dalam soalan bahawa adakah mereka memahami bahasa Malaysia, majoriti iaitu 48 orang responden daripada 50 orang memahami bahasa Malaysia manakala 1 orang responden yang tidak memahami bahasa Malaysia. Dalam soalan bahawa bagaimanakah kefasihan mereka dalam bahasa Malaysia, terdapat 52% iaitu 26 orang responden mengatakan kefasihan mereka dalam bahasa Malaysia adalah sederhana. 17 orang, 34%, baik dalam bahasa Malaysia. 5 orang responden, 10%, lemah dalam bahasa Malaysia. 1 orang sangat baik dalam bahasa Malaysia dan 1 orang responden sangat lemah dalam bahasa Malaysia. Dalam soalan bahawa adakah mereka dilayan secara berbeza kerana tidak memahami bahasa Malaysia, terdapat 78% iaitu 39 orang responden yang tidak pernah dilayan secara berbeza kerana tidak memahami bahasa Malaysia manakala 22% iaitu 11 orang responden dilayan secara berbeza kerana tidak memahami bahasa Malaysia. Dalam soalan bahawa adakah mereka menggunakan bahasa Malaysia semasa berinteraksi bersama sahabat, terdapat 30 orang responden yang menggunakan bahasa Malaysia semasa bercakap dengan sahabat dan 20 orang responden yang tidak menggunakan bahasa Malaysia semasa berinteraksi dengan sahabat. Dalam soalan bahawa adakah mereka menggunakan bahasa Malaysia semasa membuat perbincangan dengan guru yang berbangsa Melayu, terdapat 82% iaitu 41 orang responden yang menggunakan bahasa Malaysia ketika membuat perbincangan dengan guru berbangsa Melayu dan 18% iaitu 9 orang responden yang menggunakan bahasa lain semasa membuat perbincangan dengan guru berbangsa Melayu. Dalam soalan bahawa adakah mereka berasa selesa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Malaysia, terdapat 60% iaitu 30 orang responden berasa selesa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Malaysia dan terdapat 40% iaitu 20 orang responden berasa tidak selesa dengan menggunakan bahasa Malaysia. Dalam soalan bahawa pernahkah mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan maklumat kerana tidak memahami bahasa Malaysia, terdapat 62% iaitu 31 orang responden yang tidak pernah menghadapi masalah mendapatkan maklumat kerana tidak memahami bahasa Malaysia dan 38% iaitu 19 orang responden yang pernah menghadapi masalah mendapatkan maklumat kerana tidak memahami bahasa Malaysia. Dalam soalan bahawa pada pendapat mereka, adakah bahasa Malaysia penting dalam pembentukan keharmonian, terdapat 58% iaitu 29 orang responden yang berasa bahasa Malaysia penting dalam pembentukan keharmonian masyarakat, 40% iaitu 20 orang responden yang tidak pasti tentang perkara ini dan 1 responden yang berasa bahasa Malaysia tidak penting dalam pembentukan keharmonian masyarakat. Terdapat kejadian rusuhan dan keganasan antara etnik pada masa lalu. Peristiwa 13 Mei 1969, di mana rusuhan Melayu dan Cina berlaku sebagai tindak balas kepada perarakan kemenangan dan keputusan pilihan raya parti, adalah gambaran yang baik untuk ini. Kejadian yang sangat ganas dan menyedihkan berlaku, yang mengakibatkan kematian 633 orang dan kehilangan banyak nyawa. Akibat kurangnya toleransi dan komunikasi antara kaum, perselisihan dan konflik timbul apabila orang-orang dari pelbagai etnik tidak dapat memanfaatkan dan memahami budaya dan variasi etnik lain. Ini mengakibatkan kurangnya pemahaman dan toleransi antara kaum.
Kesimpulannya, sungguh jelas bahawa bahasa Malaysia merupakan peri penting peranan bahasa dalam pembentukan keharmonian kaum. Kita juga harus ingat bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan yang dinyatakan dalam Perlembagaan Negara Malaysia. Oleh itu, usaha meningkatkan penggunaan bahasa Malaysia adalah tanggungjawab setiap orang Malaysia jika kita hendak mendapat kemajuan dalam aspek budaya dan komunikasi. Kita sebagai warga Malaysia haruslah bekerjasama dan bersatu padu untuk mencapaikan perpaduan negara, dan perbezaan bahasa bukan lagi alasan kepada dua kaum yang berlainan bahasa.